Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 2 Jun 2023. Seperti menembak kaki sendiri, itu gambaran diberikan Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki terhadap Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puaz Zarkashi yang mengkritik prestasi Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Jelas Ashraf, pemimpin UMNO seharusnya berhenti daripada terus menyalahkan sesama pimpinan di bawah kerajaan perpaduan kerana ia tidak mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. Muhammad Puaz selama ini mempersoalkan langkah kerajaan dalam membantu ekonomi rakyat selain turut mendakwa Rafizi gagal membuat persiapan sebelum menjadi menteri. Mengulas berkaitan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 minggu depan pula, beliau memberitahu PAU 2023 bakal memahat sejarah tersendiri apabila pemimpin parti-parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke perhimpunan tersebut. Selain Anwar dan pemimpin parti komponen dalam kerajaan perpaduan, PAU 2023 akan turut disertai 19 parti politik yang menyokong kerajaan persekutuan. Turut mencuri tumpuan apabila DAP yang pernah menjadi seteru puluhan tahun lalu juga akan hadir ke PAU 2023 yang dijadual berlangsung 7 hingga 10 Jun depan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Saya secara peribadi bersedia untuk bekerjasama dengan semua tokoh Melayu dan Islam termasuk Tun Dr. Mahathir. Itu kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sedia bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad demi matlamat memperjuangkan nasib orang Melayu dan Islam. Terdahulu, Tun Mahathir dilaporkan mengakui beliau kini bersedia bekerjasama dengan Muhyiddin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Kenyataan terbaru beliau itu sekaligus membayangkan kedua-dua bekas Perdana Menteri berkenaan berkemungkinan boleh kembali duduk semeja selepas pemerintahan selama lebih 3 tahun. Ujarnya, usaha memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah atau salah laku jenayah. Tambahnya, masyarakat Melayu yang berpecah mengikut politik kepartian mengakibatkan parti politik Melayu sukar untuk memperbetulkan sebarang keadaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh syarikat konglomerat untuk memanfaatkan keuntungan bagi menyokong industri seni dan sastra negara. Bercakap ketika merasmikan pameran lukisan orientalis cerminan atau bayangan di Muzium Kesenian Islam hari ini, Anwar berkata syarikat besar itu juga perlu mengambil peluang memajukan industri seni seperti bidang-bidang lain termasuk pendidikan. Dalam ucapan sama, Anwar turut berharap masyarakat mengambil peluang untuk mengunjungi pameran berkenaan yang dianjurkan buat kali pertama dan terbesar dunia selain menawarkan kos lawatan yang lebih murah berbanding penganjuran luar negara. Pameran lukisan orientalis cerminan atau bayangan merupakan sebuah kisah mengenai hubungan antara Eropah, Amerika dan dunia timur yang telah diterokai oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia sejak 15 tahun lalu. Turut hadir pada majlis perasmian itu ialah pengerusi Yayasan Al-Bukhari, Tan Sri Said Mokhtar Said Al-Bukhari. Perikatan Nasional PN bakal mempertaruhkan lebih ramai calon nama besar yang berpotensi memberi kemenangan pada pilihan raya negeri PRN Selangor. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata senarai nama calon itu akan diumumkan pihaknya dalam tempoh terdekat sementara pembagian kerusi pada perayaan di negeri ini juga hampir dimuktamadkan. Jelas beliau pihaknya turut akan mengumumkan calon poster boy sebagai Menteri Besar Selangor dalam tempoh terdekat. Sementara itu, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan berkuat kuasa serta-merta menggantikan bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Idin Sazli. Ahmad Faisal berkata pengambil alihan jawatan itu antara lain bagi membantu persiapan akhir jentera pilihan raya PN Negeri menjelang PRN tidak lama lagi. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Cat RM1 yang dikenakan klinik kesihatan kerajaan dinilai wajar untuk dinaikkan kepada sekurang-kurangnya RM5 hingga RM20 kerana fee sedia ada disifatkan terlalu murah.
Kos rawatan yang diberikan perlu dinaikkan kerana peningkatan kos rawatan sedia ada dan sekiranya kerajaan menaikkan kepada RM10, ia masih dikira berbaloi untuk rakyat kerana konsultasi yang diberikan setaraf dengan klinik swasta. Yang di-Pertua Persatuan Kesihatan Ikram Malaysia, Ikram Health, Dr. Muhammad Afiq Muhammad Noor berkata, caj itu tidak menggambarkan nilai kos rawatan sebenar untuk dibandingkan dengan beban tugasan yang dipikul kaki tangan kesihatan kerajaan. Tambahnya lagi, rakyat perlu bersedia jika berlaku peningkatan dari segi fee yang dikenakan kerana menurutnya, hasil caj itu akan digunakan bagi mengembangkan perkhidmatan, memperbaiki fasiliti serta menambah baik kemudahan rawatan buat rakyat. Pasangan suami isteri yang disyaki memukul ibu mereka sehingga menyebabkan kematian di Taman Cempaka Putih Kangar semalam direman 7 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman bermula hari ini sehingga Khamis depan itu dikeluarkan oleh Magistrate Siti Nurhaliza Mat Ali di Mahkamah Magistrate Kangar hari ini. Ketua Polis Daerah Arau Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi mengesahkan bahawa suspek yang juga merupakan anak perempuan mangsa berusia 34 tahun mengaku berlaku pertengkaran selepas tidak tahan dengan karena warga mas itu dan bertindak memukulnya dengan menggunakan tangan di bahagian muka dan kepala. Semalam, utusan Malaysia melaporkan seorang warga emas yang menghidap strok maut selepas dipercayai dipukul oleh anak dan menantunya di sebuah kediaman di Kangar sekitar pukul 4.30 pagi. Beralih ke berita luar negara. Kes pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun yang ditikam berkali-kali dan dipukul hingga mati di tempat awam mencetuskan kemarahan serta kecaman terhadap keselamatan wanita di India. Rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan remaja perempuan itu diserang oleh lelaki bernama Sahil Khan 20 tahun dikelayak ramai dan bertindak menikam mangsa lebih 30 kali serta memukulnya dengan bongkah konkrit. Kejadian sadis itu berlaku di tempat awam dengan orang ramai dilihat lalu lalang namun tiada siapa pun yang tampil untuk membantu mangsa. Hasil siasatan pihak polis mendapati Sahil dan mangsa adalah pasangan kekasih namun bertindak sedemikian kerana tidak berpuas hati hubungan mereka berakhir. Jelas polis lelaki itu menggunakan pisau dan mengikori mangsa dari pasar hingga ke sebuah lorong gelap sebelum menyerangnya secara kejam. Balu seorang lelaki yang meninggal dunia akibat kemalangan di sebuah lebuh raya pintar di England bertindak menghantar abu mayat suaminya ke angkasa lepas. Wanita berkenaan Claire Mercer memberitahu abu mayat suaminya iaitu Jason dilancarkan ke angkasa lepas oleh firma Setfield Aura Flights dan menaburkannya pada ketinggian lebih 30,480 meter dari bumi. Menurut Mercer lagi, suaminya cukup meminati bidang astronomi dan mempunyai sebuah teleskop besar di taman selain memasang siaran langsung pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan pada komputernya. Jason dan seorang lagi mangsa Alexander Morganua meninggal dunia selepas dilanggar sebuah lori di lebuh raya berkenaan yang tidak mempunyai bahu jalan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. Pakar ekonomi berbeza pendapat berhubung kewajaran kerajaan menarik semula subsidi pada masa sama meningkatkan cukai dikenakan terhadap golongan T20 di negara ini. Pengarah program MBA Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, jika bandingkan dengan negara lain, golongan T20 tidak menerima subsidi daripada kerajaan bahkan dikenakan cukai pendapatan individu tahunan yang tinggi terutamanya di Eropah. Jelasnya kutipan cukai tertinggi dalam sejarah tahun lalu iaitu RM175 bilion oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menjadi petanda kadar pematuhan cukai rakyat bertambah baik, malah T20 paling cepat pulih dari segi ekonomi selepas pandemik COVID-19. Berbeza pandangan pensyarah kanan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, kerajaan perlu menghargai sumbangan T20 dalam pemulihan ekonomi negara selain turut berterkesan dengan pelbagai impak ekonomi.
Jumlah kekayaan Tycoon yang disenaraikan sebagai 50 individu terkaya Malaysia 2023 oleh Forbes meningkat kepada 376 bilion ringgit daripada 355 bilion ringgit tahun lalu. Forbes menyenaraikan pengasas Quark Group Tan Sri Robert Quark dalam 10 individu terkaya dan beliau masih mengekalkan kedudukannya sebagai individu paling kaya di negara ini dengan kekayaannya sebanyak 54 bilion ringgit. Dalam pada itu, Forbes Asia dalam satu kenyataan turut memaklumkan bahawa selepas meningkat 8.7% pada 2022 berikutan pemulihan dalam perbelanjaan pengguna domestik, ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar yang lebih sederhana tahun ini. Secara keseluruhan, seramai 19 individu terkaya Malaysia meningkat dan hampir separuh menurun. Kita ke berita sukan. Jago lompat kijang negara Andri Anura Anwar menyasarkan untuk memberi persembahan terbaik dalam 3 kejohanan besar yang akan disertainya tahun ini. 3 kejohanan tersebut adalah kejohanan olahraga Asia, kejohanan olahraga Universiti Dunia dan Sukan Asia yang akan diadakan di Hangzhou, China. Pada Sukan SEA Kamboja 2023 yang berlangsung di Phnom Penh, Andri Anura yang berasal dari Sabah mempertahankan pingat emas bagi acara lompat kijang selepas mencatatkan lompatan sejauh 16.06 meter. Pada majlis penghargaan pemenang pingat di bawah ASEAN Victory Project dalam Sukan SEA ke-32 di Kilang Ajinomoto Malaysia Berhad di Bandar Anstek nilai semalam, 3 atlet di bawah program pemakanan sukan Winning Meals Kachimeshi ASEAN Victory Project turut diraikan susulan prestasi membanggakan di Sukan SEA Kamboja 2023 yang lalu. Selain Andri Anura, 2 orang atlet lain ialah pelempar cakra Queenie Ting Kung Ning dan atlet lompat gala Nur Sarah Adi yang meraih pingat perak dalam acara masing-masing pada Sukan SEA lalu. Sementara itu, Pengarah Urusan Ajinomoto Malaysia Berhad Tomaharu Abe berkata, pihaknya berharap program Winning Meals Kachimeshi akan terus memberi sokongan dan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Penyerang Perancis Karim Benzema memberitahu Real Madrid bahawa beliau sedia tinggalkan kelab itu selepas menerima tawaran lumayan untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Ittihad. Kelab Arab Saudi tersebut dilaporkan bersedia untuk menyerahkan Benzema yang berumur 35 tahun dengan kontrak bernilai 86 juta pound bersamaan 430 juta ringgit setahun untuk meninggalkan pasukan La Liga itu. Tawaran berkenaan juga termasuk bayaran tambahan sebagai Duta Arab Saudi yang akan membuat bidaan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Untuk rekod kelab berkenaan berjaya menewaskan Al-Nassr iaitu kelab yang diwakili bintang Portugal Cristiano Ronaldo untuk merangkul gelaran Liga Pro Saudi musim ini dengan kelebihan 5 mata. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 3 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nibrin Majil dan saya mewakili warga kerja MMTV yang mengucapkan gaya guru gerai nyamai kepada masyarakat di Bumi Kenyalang yang merayakannya dan selamat berhujung minggu.